Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini pihak sekolah kami telah mengadakan satu taklimat dan juga bengkel ringkas tentang pelaksanaan peperiksaan akhir tahun 2021. Okay, so tujuan utama pihak pentadbir mengadakan taklimat untuk para guru ialah untuk membiasakan guru-guru menggubal soalan dalam Google Form dan memastikan soalan yang digubal tu yang disediakan tu menepati format sebenar peperiksaan. Sekiranya untuk tingkatan 1, 2 dan 3, formatnya ialah seperti format PT3, PT3 dan sekiranya untuk murid upper form, tingkatan 4 dan 5, format dia mestilah sama seperti format SPM yang sebenar. Okey, so jom kita tengok apakah jenis item yang boleh digubal dalam Google Form. Okay, so dekat sini saya nak kongsikan tentang jenis-jenis soalan yang boleh digubal menggunakan Google Form. Okay, saya rasa cikgu-cikgu pun dah biasa menggunakan Google Form untuk membuat soalan. Okay, so kita just go through sahajalah kan. Okay, untuk objektif, ini adalah contoh pentaksiran menggunakan Google Form. Okay, bagi soalan objektif, kita boleh menggunakan multiple choice, check boxes, drop down, multiple choice grid dan juga check box grid. Okey. So kita nak tengok apa beza kelima-lima jenis soalan tersebut. Okay, so bila kita tahu jenis-jenis soalan, kita boleh sesuaikan mengikut subjek kita. Okay, sesuaikan mengikut apa soalan kita nak tanya kepada para pelajar. Alright. Okey, yang pertama kita tengok untuk multiple choice. Okey, so saya rasa multiple choice ni yang paling selalu digunakan lah oleh kita. Okey, untuk multiple choice macam biasa kita masukkan soalan, dan juga gambar sekiranya ada. Okey, sekiranya ada contohnya bahan rangsangan. Okey, so kita boleh letakkan dan kita letakkan pilihan jawapan A apa? Okey, B, C dan D. Okey, so ini adalah paparan semasa guru-guru setting soalan. Dan apabila kita preview, kita akan nampak seperti ini. Jadi murid hanya boleh pilih satu jawapan yang paling tepat sahaja. Okay, seterusnya kita ada jenis yang kedua iaitu check boxes. Okay, check boxes hampir sama dengan multiple choice. Okay, cuma bezanya apa? Okay, untuk check boxes, murid boleh pilih lebih daripada satu jawapan yang betul. Okay, so dekat sini adalah soalan. Dan boleh disertakan dengan gambar sekiranya ada, kalau perlu. Dan pilihan jawapan A, B, C dan D. Okay, so bila paparan murid akan nampak seperti inilah. Okay, soalan dan juga pilihan A, B, C dan D. Okay, bezanya kat sini dia dalam bentuk check boxes. Okay, petak. So kita, cikgu-cikgu perlu biasakan murid dengan jenis soalan yang pelbagai supaya murid tahu. Okay, sekiranya ada check boxes, jadi, kemungkinan ada beberapa jawapan yang betul. Okey, sama ada murid boleh rujuk kepada markah. Okey, sekiranya ada 2 markah, jadi murid boleh pilih 2 jawapan contohnya. Ataupun murid boleh rujuk pada soalan. Okey, sekiranya soalan menyatakan sila pilih 3 jawapan yang betul mengenai ... Okey, so murid akan pilih 3 jawapan yang betul. Jadi sekiranya murid tak biasa, murid tak dapat bezakan antara check boxes dengan multiple choice, murid akan pilih satu jawapan sahaja. Jadi rugilah untuk murid tu. Okey, so itu untuk check boxes. Okay, seterusnya kita ada drop down. Okey, untuk drop down, so contoh drop down ialah, contohnya kita nak tuliskan soalan dia, pilih negeri kelahiran anda. Okey, jadi murid akan pilih, apa pilihan jawapan yang ada. Okay, ini adalah paparan guru lah semasa kita setting soalan. So, soalan dekat atas dan pilihan jawapan semua kita masukkan dekat bawah. So, sekiranya soalan dia ialah negeri kelahiran, so guru akan masukkan setiap negeri yang ada di Malaysia lah. Okay, so Penang, Perak, Kedah dan Perlis dan sebagainya. Jadi, bila murid jawab soalan, dalam bentuk preview, so murid akan nampak macam ni. Soalan dan juga choose. Okay, bila tekan choose, so akan keluar semua pilihan jawapan yang ada. Okay, contohnya nak pilih jantina, kan, lelaki dan perempuan, range umur, okay, daripada umur berapa ke berapa. Okay, so kita boleh gunakan soalan drop down.
Okey, yang seterusnya ialah soalan multiple choice grid. Okey, so sekarang kita ada multiple choice, tapi ada lebih daripada satu multiple choice. Okey, contohnya kalau cikgu ada satu muka surat soalan, okey, dalam muka surat tu ada beberapa soalan objektif. Okey, contohnya ada 10 soalan objektif. Okey, jadi cikgu boleh masukkan soalan dekat bahagian atas ni. Okey, boleh upload soalan dalam bentuk image satu muka surat terus. So, cikgu tak payah nak type semula soalan. Dan cikgu cuma tuliskan ada berapa soalan dalam tu. Contohnya ada 4 soalan. Jadi, cikgu tulis soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Okay, dan untuk setiap soalan ni ada A, B, C dan D sebagai pilihan jawapan dia. Okay, so bila cikgu tulis pilih require a response in each row. So, ini adalah paparan semasa kita preview. Okay, so untuk soalan 1, murid akan pilih. Okay, apa jawapan untuk soalan 1? Contohnya B. Jadi, murid tik B. Okay, untuk soalan 2, C. Soalan 3, A. Contohnya soalan 4, D. Okay, so dekat mana murid nak nampak apa pilihan jawapan A ni apa? Jadi, murid akan refer soalan dekat bahagian atas yang cikgu dah sertakan awal tadi itulah. Okay, so jadi cikgu tak perlu lagi nak type semula soalan dan juga setiap pilihan jawapan. Sekiranya soalan tu cikgu dah sediakan lebih awal. Okay. Seterusnya kita tengok pula. Okay. Checkbox grid. Okay, so sama juga macam multiple choice grid. Okay, cikgu masukkan soalan dan okay, boleh upload gambar satu muka surat soalan. Dan cikgu tuliskan soalan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan setiap soalan tadi tu, murid-murid boleh pilih A, B, C dan D. Okay, so bila kita tikkan kat sini, require a response in each row. Jadi, dia akan keluar paparan seperti ini, kat bawah ni. Okay, so bila murid tengok kat sini, soalan 1, A, B, C, D dan dalam bentuk checkbox, okay, murid boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Okay, so untuk soalan 1, murid boleh pilih mungkin A dan B. Soalan 2, mungkin B, C dan D. Soalan 3, A. 4, A, B, C, D. Contohnya, mungkin semua betul. Okay? So, ini adalah beza antara checkbox grid dan juga multiple choice grid. Okay, seterusnya ialah linear scale. Okay, untuk linear scale ni, biasanya kita gunakan semasa nak dapatkan feedback murid, okay, dalam poll ataupun nak buat soalan, okay, soal selidik. Alright, contohnya kita buat soalan apa? Adakah anda berpuas hati dengan kursus ataupun dengan penyampaian guru pada hari ini? Okay, dan kita letakkan skala dia 1 hingga 5. 1 maksudnya tidak memuaskan, 5 maksudnya sangat memuaskan. Okay, jadi bila kita preview, so murid akan nampak macam ni. Okay, so soalan tadi, berpuas hati dengan penyampaian pada hari ini ataupun berpuas hati dengan PDPR pada hari ini, so murid akan tikkan. Okay, 1 tidak memuaskan, 5 sangat memuaskan. So mungkin 3 ni sederhana. So murid akan pilih yang terbaik lah. Okay, seterusnya. Sekarang kita masuk kepada soalan subjektif. Okay, untuk soalan subjektif, kita nak fokus kepada soalan pentaksiran tanpa menggunakan Google Form. Okay, so kalau kita tengok sebelum ni kita boleh gubal soalan subjektif menggunakan Google Form dengan menggunakan short answer, jawapan pendek ataupun paragraf soalan perenggan. Okay, tapi untuk murid yang tak mempunyai line yang kuat, line internet yang kuat, yang stabil, mungkin murid tu akan terkeluar daripada Google Form semasa dia tengah type menjawab soalan. Jadi kemungkinan untuk murid tu perlu menjawab semula daripada awal tu ada. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku, so ini adalah salah satu inisiatif yang ada lah. Okay, so jadi cikgu-cikgu boleh beri murid pilihan untuk snap jawapan dari buku tulis ataupun daripada kertas kajang, examination pad dengan menggunakan cam scanner. Okay, jadi selepas dah snap menggunakan cam scanner, murid akan turn in terus ke GC dalam bentuk PDF. Okay, so kalau cikgu-cikgu tengok kat sini, ini adalah
cara yang boleh digunakan oleh murid lah. Okay, so kalau murid yang menonton, okay, murid-murid boleh tengok dekat sini. So, dalam handphone murid, confirm dah ada kan Classroom dan juga Cam Scanner. So, itu dua benda tu saja yang perlu ada, dua apps tu saja yang perlu ada untuk murid, membolehkan murid guna Cam Scanner dan upload ke Google Classroom. Okay, so bila ada Google Classroom dan juga Cam Scanner, so first ialah murid akan snap gambar jawapan masing-masing menggunakan Cam Scanner dan murid boleh share kan. Okay, bila kita tekan button share, dia akan keluar Classroom. Okay, dan kita pilih kelas mana yang kita nak kongsikan. Okay, sekiranya kita dah pilih kelas yang kita nak, okay, macam ni step yang pertama, kita pilih. Step kedua, kita attach to assignment. Okay, kita dah bersedia untuk attach kepada assignment yang kita pilih tadi tu. Contohnya subjek Bahasa Melayu. Okay, and then yang ketiga, gambar ketiga ni menunjukkan kita boleh pilih, okay, Bahasa Melayu, tarikhnya bila. Okay, and then pastikan tajuk exam tu betul, peperiksaan akhir tahun 2021. Okay, selepas dah pilih jenis assignment, okay, yang keempat tu menunjukkan paparan assignment murid. Okay, jadi bila kita tengok situ, automatic image yang kita dah upload tadi tu dalam bentuk PDF dah ada dalam assignment kita. Okay, so tinggal kita tekan hand in sahaja. Alright, so bila kita check, okay, kalau kita nak check, kita tekan pada file PDF tu, so kita akan nampak image yang kelima. Alright, so kita check, okay, semua muka surat dah ada dalam satu file PDF. Okay. Okay, so cara dia mudah je. Mula-mula kita pastikan dalam handphone kita ada Google Classroom dengan Cam Scanner. So, handphone murid mesti dah ada lah. Okay, dua benda ni. So, kita klikkan dekat Cam Scanner. And then dia akan keluar image yang ada dalam kita punya Cam Scanner. So, contoh kita pilih image ni. Okay, kita nak uploadkan ataupun nak add attachment jawapan kita dekat tugasan yang diberi. Okay, contohnya ni adalah tugasan murid lah. Ada 2 page untuk murid tu. So, murid akan tekan, okay, klik dua-dua. Okay, and then dia akan tekan butang
pilih assignment mana kita nak hantar. So automatic dia dah attach ke dalam task yang kita nak hantar tadi tu. Okay, so sama juga kita nak check tadi. So kita try tengok ada ke tak ada yang kita dah masuk error daripada cam scanner. Okay, so ada kat situ. So cuba kita tekan, betul tak? Okay, cukup tak semua muka surat? Okay, so muka surat 1 ada, 2 ada, strawberry, 3 ke laut. Okay, so dah berjaya. Right, so dah ada 2 cara. Satu, kita boleh attach image yang memang dah ada dalam cam scanner. Satu lagi, kita terus buka cam scanner, kita ambil gambar and kita terus attach sebagai PDF. Okay, itu saja. Okay, so kita dah tengok tadi macam mana cara kita nak upload jawapan. Okay, macam mana murid-murid nak upload jawapan mereka menggunakan cam scanner dan direct terus ke Google Classroom. Okay, so apa sebenarnya kelebihan menghantar tugasan dalam bentuk PDF berbanding image? Biasanya kan ada murid yang dia snap jawapan dan terus upload ke Google Classroom. Okay, so bagi dia senang kan macam tu. So apa beza dia? Kenapa kita perlu beralih kepada PDF? Okey, so yang pertama, ianya memudahkan murid untuk menghantar tugasan. Okey, banyak gambar boleh dimuatkan dalam satu fail sahaja. Okey, contohnya murid buat karangan, murid jawab soalan struktur. So jawapan murid tu ada 5 muka surat, 6 muka surat, 10 muka surat. Okey, so murid tak perlu nak attach 10 image yang berbeza 10 kali. Jadi murid cuma masukkan 10 image tu dalam cam scanner dan jadikan sebagai satu file. So file tadi tu sekali je kita attach pada Google Classroom. Okay, itu yang pertama untuk murid. Okay. Yang kedua ialah memudahkan guru untuk menanda. Okay, so semasa guru menanda, okay, 10 gambar tak perlu muat turun sebanyak 10 kali. Okay, so kalau kita guru-guru menanda dalam bentuk image, guru-guru perlu download, okay, dan tanda, kemudian save. So setiap kali kita edit pada image tu, kita akan save. Okay, so bila kita tick dalam bentuk PDF, okay, dia akan jadi berturutan. So kita buka satu file PDF dan kita tanda. Okay, tanda page kedua, page ketiga, page keempat sampai habis. So bila dah habis, barulah kita save. Okay, untuk save, simpankan semua yang kita edit tadi itulah, yang kita tick tadi tu. Okay, so ia memudahkan guru untuk menanda. Okay, yang ketiga, ia menjimatkan storage kita. Okay, sebab dokumen-dokumen kita tadi tu semua disimpan dalam bentuk PDF dan tak disimpan dalam bentuk image. So dia tak ada dalam kita punya kamera roll lah, okay, dalam photos kita. Okay, so itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan memudahkan para guru dan juga murid untuk menggubal serta menjawab soalan peperiksaan. Okay, so untuk peperiksaan ni, walaupun kita menggunakan medium digital, tetapi kita masih lagi perlu mengekalkan ataupun sentiasa melatih kemahiran menulis dalam kalangan murid. Okay, so walaupun kita ada laptop, kita ada handphone, jawapan tetap perlu ditulis dalam bentuk macam biasalah, menggunakan pen ataupun pensel dengan kertas. Okay, ini supaya kita membiasakan diri kita. Sebagai murid, kita nak biasakan diri kita untuk menjawab soalan, memegang pensel, memegang pen yang sebenar dan menulis. Okay, so semoga bermanfaat dan dapat membantu sedikit sebanyak dalam PDPR dan juga dalam penguasaan konten guru dan juga murid. So, sekian, terima kasih. Bye-bye.